Ni tuan-tuan, perkara ni penting bagi kita supaya kita tidak menghukum sesuatu yang tak patut kita hukum ke atas ulama-ulama yang hebat seperti mereka. Baik, jadi kitab ini penting tak penting? Penting. Kan? Yang kata Zibal, penting. Apa pentingnya? Tak apa. Ni baru mula. Dia tak nampak lagi. Kan? Tapi kalau tengok ke tajuk tu, apa dia? Berkaitan dengan tanggungjawab suami isteri. Tak penting apa lagi. Kerana dia tak faham tanggungjawab lah apa yang berlaku. Sedih. Cari dua kahwin, cerai. Abai. Tak mau dah. Nak cari lain. Dan sebagainya. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita menggunakan kitab Uqudul Lujain. Maka malam ni kita masuk muka surat yang pertama. Iaitu atas sekali berkaitan dengan mukadimah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafaz basmalah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada menyebut lafaz basmalah. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat yang berbeza-beza antara riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Maka antara riwayat yang boleh kita tampilkan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin au amrin zibalin. Setiap kalam maksudnya perkataan, au amrin atau urusan zibalin yang penting. Maksud penting di sini iaitu penting dalam syariat Islam. Perkataan yang penting dalam syariat, perbuatan atau perkara yang penting dalam syariat Islam. La yuftahu bi zikrillah, yang tidak dibuka dengan nama Allah, dengan sebut Allah. Fahuwa abtar, maka terputus, atau qala aqta, terpotong. Dalam beberapa riwayat ada satu lagi ajzam. Ini pun maksudnya iaitu hilang ataupun kurang keberkatan. Hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad pada jilid yang ke-14 329. Dan hadis ini iaitu berkaitan dengan kelebihan sebut nama Allah pada permulaan urusan-urusan kita ataupun apa bentuk kalam penting dalam syariat Islam. Berbeza pendapat kalangan ulama. Ada yang mensahihkan hadis ini dan tidak kurang ada yang mendhaifkan hadis ini. Bahkan ada ulama-ulama dalam mazhab kita, mereka ni bukan sekadar alim fiqh, bahkan alim hadis, seperti mana Imam An-Nawawi, seperti mana Imam Ibnu Hajar Asqalani, dan ada lagi mereka
menghasankan. Status hadis ini adalah hasan, dan ada juga yang kata hasan li ghairihi wallahu ta'ala a'lam. Tapi ada pendapat ulama kata sampai tahap sahih ni, kira jangan kita ragu dah. Kan? Paling bawah pun lemah. Lemah tak ada masalah apa di sudut fadilat amal. Tapi ni tidak sependapat kalangan ulama. Ada yang letak status sahih, ada yang hasan, hasan li ghairihi, dhaif dan sebagainya. Tak apa. Yang penting bukan kategori dhaif jiddan, apatah lagi palsu. Baik. Jadi apa kat situ yang kita faham? Maka janganlah kita tak sebut bismillah pada permulaan urusan-urusan kita yang kita nakkan keberkatan. Cumanya lafaz ini, adakah kita nak kena sebut sepanjang itu lafaz basmalah, iaitu dengan sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim sekali, ataupun hanya cukup dengan bismillah? Ini pun pada beberapa keadaan. Beberapa keadaan, ada sebahagian ulama kata bila dah Nabi kata bismillah, bismillah saja. Bismillah, bismillah saja. Macam Nabi kata kat seorang sahabat, makanlah, sebut bismillah. Bismillah sudahlah. Buat apa dok tambah Rahman Ar-Rahim? Ini ada keterangan daripada ulama. Jadi nak kata dia tak betul, tak boleh, sebab dia pegang kepada nas hadis yang Nabi kata apa? Bismillah. Begitu. Cuma ada pendapat lain pada sudut ini, maksud kita nak makan, kita nak minum, kita nak berudu, tak ada masalah apalah. Kalau kita nak tambah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini adalah keterangan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini tuan-tuan, perkara ni penting bagi kita supaya kita tidak menghukum suatu yang tak patut kita hukum ke atas ulama-ulama yang hebat seperti mereka. Baik, jadi kitab ini penting tak penting? Penting. Yang kata Zibal, penting. Apa pentingnya? Tak apa. Ni baru mula. Dia tak nampak lagi. Tapi kalau tengok ke tajuk tu, apa dia? Berkaitan dengan tanggungjawab suami isteri. Tak penting apa lagi. Kerana dia tak faham tanggungjawab lah apa yang berlaku. Sedih. Cari dua kahwin, cerai. Abai. Tak mau dah. Nak cari lain. Dan sebagainya. Maka bila nampak pentingnya peranan, tanggungjawab, maka ia perkara penting dalam syariat, maka ni dia termasuk pada perkataan Zibal, maka sebutlah bismillah pada permulaan perbicaraan kitab ini. Inilah yang diketengahkan kepada kita oleh penyusun kitab ini. Siapa dia penyusun kitab ini? Kita dah sebut dah dulu, Syekh Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Bentani. Bentan. Indonesia Al-Jawi. Baik. Sebelum kita sebut lafaz tahmid kat bawah tu, kita tengok dulu apa pengertian basmalah ini mengikut kitab ini. Kita tengok kat situ ada tulis. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Diterjemahkan di sini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah kebanyakan terjemahan yang kita dapat. Ar-Rahman, pemurah. Ar-Rahim, penyayang atau pengasih. Itu tak ada masalah apa. Kasih sayang. Dia itu yang kita sebut sekali itu. Kasih sayang. Ada kata pengasih, ada kata penyayang. Tak apa. Ar-Rahman, seperti mana keterangan ulama, apa dia? Iaitu Allah ini, dia pemurah kepada semua makhluk. Dia tak kira. Tak kira siapa, tak kira warna kulit, tak kira bangsa apa, tak kira agama apa. Allah pemurah. Mau rajin, mau ada ikhtiar usaha. Berkat belum tentu.
Kan? Bagi orang-orang yang fasik, orang munafik, apatah kalau kapiak, so kata berkat apa orang kapiak. Tapi oleh kerana ada ikhtiar, rajin, berusaha, maka mereka pun akan dapat merasai rahman Allah, pemurah Allah. Sebab tu kita lihat, non-Muslim, bukan Islam, mereka ni pun senang lenang, kaya raya. Ada kita tengok mereka susah. Yang susah pasal apa? Lebih kurang kita, pasal apa kita susah? Kan? Jadi kerana mereka ni rajin usaha lah. InsyaAllah, siapa rajin usaha, tapi kita dengan berkat, kita dengan kasih sayang Allah, bagi kita ni Muslim, beriman. Mereka tidak, hanya mereka dapat rahman Allah kerana rajin. Jadi sebab itu mereka ada kekayaan yang luar biasa. Orang kapiak ni. Kita sebab apa? Sebab rajin berusaha dapat rahman. Tapi ingat, jangan harap nak dapat rahim. Sebab mereka tidak beriman, apatah lagi mereka nak jalankan perintah Allah. Baksah dia yang tu. Kalau mereka buat apa Allah Ta'ala suruh, tapi untuk apa mereka buat? Sekiranya kalau belum mengucap 2 kalimah syahadah. Yang mengesahkan Islam mereka. Bantu orang apa semua, tak ada masalah apa tu. Jasa yang mereka buat. Tapi tak lekat pahala langsung sebab mereka bukan Islam. Itu sahaja. Baik. Jadi rahim ni khusus untuk kita. Orang kafir minta maaf. Untuk yang beriman, yang menjalankan perintah suruh Allah Ta'ala. Cuma berbezalah. Berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Mengecapi rahim Allah. Dan ini juga termasuk daripada jenis ujian. Ada yang baik tapi tak dapat merasai apa yang Allah Ta'ala sebut kasih sayang itu. Tapi kalau akidah dia mantap, dia tenang. Akidah mantap dia, sebab tu kita pesan pada diri kita dan kepada yang lain, mantapkan akidah kita supaya kita tenang. Sebab apa? Sebab selagi kita berada di muka bumi, kita tidak terputus-putus daripada ujian Allah. Sentiasa dapat ujian Allah. Ada yang baik, ada yang bagus, rajin solat, rajin puasa, ujian demi ujian. Ibarat kata sudah jatuh ditimpa tangga. Pas sakit tu, sakit ni, sakit tu, masa sakit itulah habis umur dia. Hidup dia susah, orang tak mau nak berkawan, anak lari, sepa apa yang kena ke dia ni. Sehingga jadi macam tu hidup dia tak bah. Allah simpan nak bagi rahim dia di akhirat. Ada yang dapat rahim Allah ketika dunia lagi. Dan ada yang Allah Ta'ala tak bagi kat dunia ini. Allah simpan nak bagi di akhirat. Lepas mati, maka dia dapat rahim Allah ketika duduk alam barzakh. Di padang mahsyar dan seterusnya masuk syurga. Jadi hidup mati ni Allah Ta'ala sebut dah adalah ujian bagi kita. Allah uji kita dalam perkara hidup dan juga mati. Tak apalah yang tu kita faham sebab kita dah mengaji banyak dah berkaitan dengan perkara ini. Maka bismillah dengan nama Allah. Dengan dia ada ayat sebelum tu. Kita pun kalau kita sembang-sembang ni, tak kita sebut yang tu dulu. Tak kita masuklah, kan? Kalau kita nak tahu sikit lah lafaz basmalah tu. Yang diertikan di sini dengan nama Allah. Dengan ni dia tak boleh mai depan. Dan kita dah mengaji dah bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Kita tahu kan? Dengan ni dia tak boleh mai depan-depan. Dia ada ayat sebelum dia. Tiba-tiba buka-buka mulut sembang dengan. Orang terkejut lah. Tiba-tiba dengan. Dah kita jumpa kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan, tiba-tiba mula perkataan dengan. Dia pun heran apa ni. Kan? Dengan ni dia mesti dia duduk selepas beberapa perkataan. Umpamanya, saya dengan awak. Begitu.
Dengan tu dia tak boleh main duduk depan-depan sekali. Kecuali kalau kawan tu dah sedia faham, sedia maklum apa yang depa nak bincang apa semua, itu cerita lain. Maksud depa dah tahu dah. Ini sambung perkataan. Jadi sebab itu sini pun apa maksud dia kat sini? Lafaz ini tak boleh kita pertikai sebab dia ayat Quran. Dia ayat Quran. Kan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Quran. Bila ayat Quran, tak boleh kata apa? Dia demai daripada Allah. Maka ulama mengkaji, melihat daripada pelbagai keadaan, rupanya ada maksud yang ada di depan dia. Kan? Jadi di sini apa dia? Berkaitan dengan menulis kitab. Maka penyusun ada maksud. Apa dia? Iaitu abda'u bi kitabi hadza ataupun bi hadzal kitab bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan dengan tulis kitab dengan nama Allah. Dia ada ayat macam tu di depan. Dan kita nak makan kan? Nak makan. Bismillah. Abda'u bihadza ta'am bismillahirrahmanirrahim. Atau abda'u biakli makan dengan apa-apa atau bisyurbi dengan minum dengan bismillah. Dia mesti ada ayat tu, maksud ada kat situ. Jadi di sini pengarang maksudkan dia mulakan tulisan dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab itu ulama sebut berbagai-bagai tafsiran, antara dia abtadi'u qira'atul Quran. Bila kita nak baca Quran, tajak bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud di situ? Abtadi'u qira'atul Quran bismillah musta'inan bihi. Abda'u qira'atul Quran musta'inan billahi ta'ala mutabarrikan bi dzikri ismih. Asta'inu billahi ta'ala ala kitabi. Ini semua ada maksud di depan. Untuk memahami bismillah pada pelbagai sudut. Makan, minum, berkenderaan ke, sehingga menulis kitab. Baik. Ini kalau orang yang belajar tata bahasa Arab. Dia belajar nahu sorof dan sebagainya, dia akan jumpa masalah ini. Kan? Ba tu huruf jar, ismi tu ismun lah. Asal dia ismun. Kan? Majrur. Jar, majrur. Kan? Dia mai depan. Kan? Ada fi'il yang mahzuf. Ada fi'il depan dia, tapi mahzuf maksudnya terlindung, tak ada, tapi ada pada hukum. Dia begitu. Maka berlakulah perkataan bismillah pada aktubu. Asal dia ada yang tu. Aktubu, aku tulis dengan nama Allah. Begitu hukum dia.